Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 27 Julai 2021 bersama saya Janah Kamaruzaman. Semua kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah di negeri ini berjaya melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dengan lancar dan baik. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Said Ahmad berkata, secara dasarnya berpuas hati apabila sesi PDPR dapat dilaksanakan bagi semua kelas kafah di negeri ini. Katanya dari segi pengisian tidak menjadi masalah bagi PDPR untuk kafah yang membabitkan 88,892 pelajar di 589 sekolah dengan jumlah tenaga pengajar seramai 2,628. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran di Facebooknya selepas berkesempatan mengikuti sendiri PDPR secara langsung bersama guru dan pelajar. Bagaimanapun beliau berharap pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dapat meningkatkan keupayaan internet. Katanya ini kerana masih ada pelajar yang sukar mengikuti PDPR ini selain kesulitan guru mengakses maklumat berkaitan pembelajaran. Penduduk Kampung Relai di Lipis menzahirkan rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Pahang dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM yang akan membina stesen pemancar sementara di kampung mereka. Ketua Kampung Relai Encik Muhammad Mat Jali berkata keputusan membina stesen pemancar sementara ini dapat menyelesaikan masalah capaian internet yang telah lama berlaku di kampung berkenaan. Jadi pertama saya syukur Alhamdulillah lah kepada Allah SWT kerana dengan program pada hari ini bersama ESCO saya rasa boleh menyelesaikan masalah lah buat internet kampung Relai ni. Jadi saya rasa perkara ni tak menjadikan isu utama lah masyarakat kampung kerana kita pada hari itu dapatlah kata sepakat yang itulah yang boleh selesaikan ya. Pada hari ini saya berterima kasih lah pada pihak SKM, Kerajaan Negeri dan Yang Berhormat yang terlibat dalam inilah. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM pada program lawatan Menara Telekomunikasi dan bertemu pengadu dan pemimpin Kampung Relai di Lipis semalam. Turut hadir Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif, Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Pahang, Tuan Haji Muhammad Faizal Mat Noor dan Ahli Dewan Negeri Ceka Yang Berhormat Encik Lee Ah Wong. Beliau berkata pihaknya berterima kasih kepada Kerajaan Pahang kerana dapat memberikan keputusan segera dalam menyelesaikan masalah capaian internet di kampung ini. Sementara itu, seorang pelajar Sekolah Kebangsaan Kerambit, Nadiatul Husna Muhammad Harun berkata dia bersyukur dengan berita pembinaan Menara Telekomunikasi sementara yang akan memudahkan urusan pembelajaran mereka. Saya rasa bersyukur dan sangat bergembira sebab tak payah keluar rumah. Dan adik-adik saya pun boleh belajar dengan selesa. Sehubungan itu, Ahli Dewan Negeri Ceka Yang Berhormat Encik Lee Ah Wong berkata, penduduk di kawasan Dewan Negeri Ceka mengalu-alukan pembinaan menara telekomunikasi bagi menambah baik perkhidmatan internet di kawasan mereka. Beliau berkata pihaknya sebelum ini telah memberitahu penduduk mengenai usaha kerajaan membina menara baru bagi menambah baik capaian internet tetapi ia akan mengambil masa untuk selesai. Kami sangat-sangat mengalukan usaha kerajaan negeri ini sebab kita ada kerjasama yang baik di antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Tetapi bagi rakyat dan khasnya pelajar di sini, mereka memang berharap kalau boleh adanya cara penyelesaian dalam jangka pendek supaya mereka boleh belajar dengan baik. Tetapi dalam jangka panjang, mereka memang mengharapkan satu rangkaian atau satu sistem yang lebih baik dan berguna untuk semua. Jumlah kes COVID-19 di negeri Pahang hari ini mencatatkan sebanyak 403 kes dengan daerah Kuantan paling banyak bilangan kes jangkitan. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 142 kes, diikuti Temerloh 79 kes dan Maran 54 kes.
Selain itu, Bentong mencatatkan sebanyak 48 kes, Lipis dan Rompin masing-masing 18 kes, Bera 16 kes, Pekan 11 kes, Cameron Highland 7 kes, Raub 6 kes dan Jerantut 4 kes. Selain itu, terdapat 4 kluster baru iaitu kluster Astana Indra Mahkota 15 dan kluster Teluk Cempedak membabitkan daerah Kuantan, kluster Paya Keladan membabitkan daerah Temerloh dan kluster Joran di Pekan yang juga sub-kluster Pasar Kemunting. Pusat Internet Komuniti PIK di seluruh Pahang kini dibuka semula mulai sejak semalam bagi menyediakan alternatif kepada masyarakat luar bandar untuk mendapatkan perkhidmatan internet yang lebih baik. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, pembukaan semula ini berikutan daripada kadar vaksinasi yang semakin meningkat dijalankan di seluruh negeri Pahang. Bagaimanapun katanya, prosedur operasi standard SOP yang ketat masih lagi diguna pakai di setiap PIK sebagai langkah pencegahan penularan wabak COVID-19. Beliau berharap dengan beroperasinya PIK ini akan menyediakan alternatif kepada masyarakat luar bandar untuk mendapatkan perkhidmatan internet yang lebih baik dengan keutamaan yang akan diberikan kepada pengunjung dengan tujuan PTPR. Beliau berkata, walaupun bilangan pengunjung ke PIK masih lagi dihadkan, capaian internet Wi-Fi percuma juga disediakan di persekitaran PIK tersebut dalam lingkungan 200 meter. PIK adalah inisiatif bersama SKMM dengan Kerajaan Pahang bagi memberikan capaian internet jalur lebar secara kolektif kepada penduduk luar bandar dan sehingga kini terdapat 108 PIK di seluruh negeri Pahang. Seramai 444 orang murid berkeperluan khas MBK bagi sekolah rendah dan menengah di daerah Jerantut menerima sumbangan bantuan prihatin Pahang BPP 2021 berjumlah RM250 setiap seorang. Sumbangan berkenaan disampaikan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah. Turut hadir Pegawai Pendidikan Daerah Jerantut Dr. Azman Huzair dan Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Jerantut Puan Fatihah Ibrahim. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Haji Nazri berkata, bantuan wang tunai RM250 setiap seorang itu diagihkan secara pandu lalu di 3 lokasi berasingan. Jelas beliau, kemarin pihaknya menyerahkan sumbangan kepada 92 orang murid di kawasan Dewan Negeri Pulau Tawa di Galeri Mat Kilau, manakala 121 penerima kawasan Dewan Negeri Tahan pula di Dewan Semai Bakti Feda Padang Piu. Selain itu, pada semalam pula, beliau menyerahkan sumbangan kepada 231 penerima di dalam kawasan Dewan Negeri Damak yang diadakan di pekarangan Dewan Majlis Daerah Jerantut. Katanya, sumbangan ini membuktikan bahawa Kerajaan Pahang, pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail, sangat prihatin terhadap nasib rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Katanya lagi, sebelum ini, Kerajaan Pahang juga telah mengagihkan sumbangan kepada warga emas dan orang kurang upaya OKU di daerah Jerantut yang melibatkan peruntukan lebih RM270,000. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Pahang masih meneruskan program bantuan sokongan psikologi atau kaunseling sepanjang musim pandemik COVID-19 ini untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Pengarah JKM Negeri Pahang, Encik Zuhairi Zainul Abidin berkata, pihaknya menjadi perintis dan negeri pertama di Malaysia yang telah menubuhkan Psychological Support Team PST sejak November 2018 lagi. Katanya lagi, program sokongan psikologi ini diteruskan hingga ke hari ini dan semakin memainkan peranan dalam keadaan negara yang sedang dilanda wabak COVID-19. Berdasarkan statistik bermula 1 Julai hingga 16 Julai lalu, seramai 137 orang telah mendapatkan program bantuan sokongan psikologi ini dengan melibatkan seramai 75 lelaki dan 62 wanita. Selain itu, sepanjang tahun lalu, 767 perkhidmatan kaunseling diberikan kepada golongan yang tampil menghubungi pihaknya di semua daerah bagi rujukan pelbagai isu dan masalah melalui 968 ujian psikologi dan 143 bengkel interaktif.
Beliau berkata demikian ketika dihubungi unit komunikasi dan media Pahang UKOM hari ini. Katanya lagi, perkhidmatan bantuan sokongan psikologi secara percuma ini diharapkan dapat membantu ramai pihak yang terkesan akibat wabak COVID-19 yang melanda negara kini. Seorang warga emas, Puan Nik Hamidah Nik Isa, bersyukur apabila dia bakal memiliki rumah sendiri bersama suaminya yang kini terlantar sakit di bawah projek Baiti Jannati TNB 2021. Puan Nik Hamidah tidak pernah mempunyai rumah sendiri dan kini dia menyewa rumah di perumahan LKPP Merapoh di bawah kawasan Dewan Negeri Padang Tengku. Projek tersebut membolehkan Puan Nik Hamidah memiliki sebuah rumah bernilai RM50,000 sumbangan Tenaga Nasional Berhad TNB. Ahli Dewan Negeri Padang Tengku yang berhormat Datuk Mustafa Haji Long berkata, beliau difahamkan bahawa projek Baiti Jannati TNB itu bertujuan membina rumah baru kediaman golongan yang memerlukan yang juga merupakan sebahagian daripada usaha tanggungjawab sosial korporat CSR TNB. Justru berharap Puan Nik Hamidah dan suami dapat menjalani kehidupan yang lebih baik apabila memiliki rumah sendiri yang lebih selesa tidak lama lagi. Beliau berkata demikian kepada unit komunikasi dan media Pahang UKOM baru-baru ini. Surat tawaran sumbangan rumah itu telah disampaikan sendiri oleh Pengurus Besar Negeri Pahang, Bahagian Strategi dan Kawal Selia Tenaga Nasional Berhad TNB Yang Hormat Datuk Haji Badrul Syamsaad. Hadir sama ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Merapoh, Encik Muhammad Fauzi Saleh. Sekian Buletin Pahang, edisi malam bersama unit komunikasi dan media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, YouTube, Instagram dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang, edisi pagi untuk berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum. Suara hati frontliner. Engkau lahir tanpa diduga, hadir berada di merata dunia. Mengganas tanpa mengira siapa, memadam suasana aman dan gembira. Engkau membawa sengsara dan derita, merobek istana ceria yang telah dibina. Ya Allah, sesungguhnya terlalu kuat dugaan ini. Begitu terasa tekanan di sana baru. Perasaan putus asa mula menghantui diri. Seakan terasa tak bermakna lagi. Apakah tanda pengakhiran hidup ini? Pada keluarga COVID yang melanda, hanya doa yang mampu dibaca. Tabakan hati dugaan yang isa. Jangan sesekali berputus asa. Pasti ada hikmah pada semua. Buat keluarga dan sanak saudara, aku memohon ampun seikhlas jiwa. Tak dapat ziarah di kala derita, kerana tugas demi agama, bangsa dan negara. Doa dipohon kepada Yang Maha Esa agar semua di bawah lindungannya jua. Kepada semua pegawai dan anggota, ku pohon kemaafan dari semua kerana terbeban tugas yang perlu dilaksana. Tanpa mengira saat dan ketika, bersedia berkhidmat di mana jua. Dalam bahan panas dan ribut melanda, engkau tetap berdiri gagah perkasa. Wahai semua frontliner negara, kuatkan semangat, kentalkan jiwa. Bertugas bukan untuk disanjung dipuja. Berjuang demi negara tercinta. Ya Allah, dengarkanlah isi hati hamba-Mu. Limpahkanlah kebaikan ke bawah duli Tuanku.
dikurniakan kekuatan yang jitu, menjadi pendorong untuk rakyat bersatu. Buat semua pemimpin tanah airku, doa di pohon tanpa jemu. Ayuh bersama berbincang bersatu, membuat keputusan dan tindakan yang padu.